وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Dan pada malam ini kita akan diisikan dengan pelbagai lagi program, insyaAllah. Di antaranya kita ada basking, kita ada live band, nyanyian-nyanyian berkonsepkan ketuhanan dalam rangka untuk mengingati Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan minta bersedia. Selepas ini kita akan adakan praktikal wudhu bagi sesiapa yang tak pernah wudhu menggunakan air botol. Mungkin hari ini merupakan sejarah. Kepada semua kaum muslimin dijemput untuk mengambil wuduk menggunakan botol air yang telah disediakan, kerana sebentar lagi kita akan menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kepada semua kaum muslimin yang ada di sekitar dataran warisan Taiping berdekatan dengan MPT Taiping, dijemput kepada semua untuk hadir sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. Untuk seluruh warga Taiping yang berada sama ada di dalam dataran warisan maupun di luar daripada dataran warisan. Forum ini adalah untuk semua, sama ada yang Islam ataupun yang bukan Islam. Jadi terima kasih kepada Tuan Moderator selaku moderator pada malam ini. Berkenaan dengan soalan yang ditanyakan sebentar tadi, iaitulah bagaimana berdakwah di Taiping. Dakwah ni dalam Quran sebut mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua adalah sebaik-baik umat daripada umat Nabi Adam alaihissalam, sehinggalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mengiktiraf kita ni, umat Nabi Muhammad ni,
sebagai umat yang terbaik, umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Walaupun sedia maklum, kalau kita ngaji sirah para anbiya, kita melihat kaum-kaum nabi yang lain dari sudut teknologinya, dari sudut kekuatannya, dari sudut kecerdikannya, melampaui daripada apa yang kita ada pada hari ini. Sebagaimana contohnya, kalau tuan-tuan tengok piramid yang ada pada hari ini. Biasa piramid, kalau sebut sahaja piramid, yang pertama orang akan ingat Mesir. Yang kedua, bila sebut piramid, orang akan ingat Fir'aun. Tetapi yang sebenarnya adalah piramid bukan dibina oleh Fir'aun, dan bukan dibina pada zaman Fir'aun. Piramid itu telah pun dibina sebelum daripada zaman Fir'aun lagi. Pada sebahagian riwayat menyebutkan pada zaman Nabi Idris alaihissalam. Betapa lamanya binaan tersebut dan utuh sehingga hari ini, yang mana tujuan membangunkan piramid itu adalah untuk menyimpan khazanah-khazanah dan bentuk-bentuk tulisan yang rahsia yang banyak belum dibongkarkan oleh manusia pada hari ini. Sedangkan kalau kita tengok binaan-binaan yang dibina oleh kita, takkan pernah bertahan walaupun 1000 tahun. Bangunan tersebut kalau tak diruntuhkan, dia akan runtuh sendiri. Bahkan kalau kita tengok pembinaan rumah di taman sekalipun, siapa-siapa yang dah duduk rumah yang berusia atas daripada 40 tahun, kebiasaannya kayu-kayu yang ada tu, kayu kayan yang ada di rumah tereput habis semua dah. Dimakannya di anak-anak. Datang batch pertama, kita panggil orang hapus anak-anak, datang batch kedua. Kita hapus batch kedua, datang batch ketiga. Datang batch keempat, dan kita lingkup dalam rumah. Pasal apa? Dimakan di anak-anak. Dengan anak-anak sahaja Allah hantar binaan kita runtuh habis semua. Nak menggambarkan bahawa kuat tara mana kita ni. Tak payah guna berdosa, Allah hantar anak-anak ya. Tiba-tiba kita nak sombong dengan Allah Ta'ala, wal'ayyadu billah. Tapi Allah Ta'ala iktiraf kita, kuntum khaira ummah. Hampa semua ni adalah sebaik-baik umat daripada sekalian umat yang aku hadirkan di atas muka bumi, yang aku lantik menjadi khalifah. Lalu kemuliaan apakah yang kita dapat sehingga Allah Ta'ala iktiraf kita? Maka kita teruskan kepada ayat itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itulah sebab kenapa Allah Ta'ala muliakan kita, kerana kita membuat kerja Nabi-Nabi. Kita menyampaikan risalah para Nabi. Nabi-Nabi yang terdahulu diutuskan kepada satu umat. Umat tersebut tak menjalankan dakwah. Bagi saya satu umat yang mana umat tersebut buat kerja dakwah. Bagi kat saya, kalau kata Nabi Isa Hawariyun sekalipun, sebutkan riwayat yang mengatakan Hawariyun buat kerja dakwah. Tak ada. Kalau siapa boleh bagi, saya nak ngaji dengan dia. Mana satu dalil yang mengatakan umat Nabi Nuh ke, umat Nabi Saleh ke, umat Nabi Ibrahim ke, mereka ni buat kerja dakwah. Itulah kemuliaan yang Allah bagi pada umat Nabi SAW, umat Muhammad. Setelah baginda dilantik menjadi Rasul, baginda mengislamkan manusia, dan setelah dikeluarkan perintah oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, maka seluruh para sahabat radhiyallahu bergerak ke seluruh pelosok Mekah menyampaikan agama Islam.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Satu pengiktirafan yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau ada orang dapat gelaran datuk, datuknya boleh ditarik. Kalau ada orang dapat gelaran Tan Sri dia boleh dilucutkan. Kalau diberikan jawatan yang tinggi, jawatan tersebut boleh dipecat bila-bila masa. Tapi pengiktirafan yang Allah bagi kepada kita, umat Nabi SAW, umat Muhammad bin Abdullah, pengiktirafan itu kekal di dalam Al-Quran sampai bila-bila. Takkan ada walaupun satu orang mampu untuk melucutkan kemuliaan yang Allah berikan, tetapi bukan kepada semua, hanya kepada orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, yaknilah menyuruh. Tapi kalau ikutkan kepada uslub dakwah dia, sebenarnya kita tak menyuruh. Kita tak menyuruh sebenarnya. Dalam dakwah ni kita mengajak. Itu sebab kenapa hari ini kita gagal dalam membentuk satu reformasi akhlak remaja. Sebab kita sebagai orang tua, sebagai orang yang berautoriti, kita lebih banyak menyuruh berbanding kita mengajak. Kalau perhatikan anak-anak kecil yang ada di rumah, darjah 3, darjah 4, kita tanya kat dia, "Belum semayang lagi?" Dia kata, "Belum yang." "Habis semayang sekarang?" "Habis semayang sekarang." Ayah dia suruh semayang, betul lah, suruh pergi semayang, buat benda baik. Tapi sekali ayah dia baru nak duduk, jangan tengok anak dia minta, "Long, semayang lagi." "Semayang dah ya." "Laju lah semayang." Settle semayang dah. Ayah dia baru suruh, baru sat nak duduk, anak lalu kata, "Semayang lah." Pak dia tanya, "Hang baca apa semayang?" "Baca Fatihah lah Pak." "Hang baca surah apa?" Surah kan sunat Pak." Surah pula dia ajak Pak, dia kata surah tu sunat. Realitinya adalah anak tersebut sebenarnya tak semayang. Dan kadang-kadang anak tu dia hampak sejadah, kemudian dia tunggu dalam bilik dia lebih kurang 5 ke 10 minit. Dia buat senyap, dia buat diam, dia buat mak pagi dia buat tak tahu, dia kunci pintu. Jangan kata saya pernah buat tak, pengalaman kita didik orang. Jangan kata ustaz pengalaman buat, dia kata tak, kita pengalaman didik. Saya pernah jadi guru, saya pernah duduk di asrama, kita tahu. Kita suruh dia semayang, dia buat senyap, dia buat lelok, sorang-sorang dia. Lepas tu bila tanya, "Semayang lagi?" "Semayang lah." Kenapa? Sebab kita menyuruh tetapi kita tak mengajak. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau kita ajak, "Alung, jom semayang." "Angah, jom ikut ayah pergi masjid." "Alung, jom ngaji." "Acik, jom ambil air semayang." Tunjuk dekat dia bagaimana cara untuk ambil air semayang. Bukan, "Ambil semayang lagi." "Belum lagi." "Hampir ambil air semayang lah." Kita pergi jerakah dia. Itu bukan uslub dakwah yang kita nak. Itu bukan dakwah nama dia. Itu kita torture dia, kita seksa emosi dia, kita memaksa dia buat satu perkara yang dia tak faham. Kenapa aku kena ambil uduk? Kenapa aku kena semayang? Kenapa aku kena mengaji? Kenapa mak ayahku suruh aku buat satu benda yang aku tak faham? Kenapa aku kena buat? Maka hari ini kita ubah uslub dakwah kita. Dakwah ni tak semestinya kita kena keluar rumah mendapat keluarga yang sakinah dan keluarga yang mawaddah. Bermula daripada keluarga, seterusnya baru kita ambil kisah berkenaan dengan jiran, tetangga, kawan-kawan dan sebagainya. Ini uslub yang diperintahkan pada Rasulullah. Rasulullah tidak terus berdakwah kepada seluruh penduduk Mekah. 3 tahun yang pertama hanya 30 lebih sahaja orang Islam, dan mereka ini adalah dari kalangan ahli keluarga, saudara mara dan sahabat handai. Kita mengambil kekuatan dakwah kita dengan orang yang berdekatan dengan kita. Maka samalah pada hari ini, "Ustaz, kenapa tak buat dakwah kat Kuala Lumpur? Kenapa tak buat dakwah dekat Pulau Pinang?" Sebab saya orang Taiping, saya lahir di Taiping, saya nak mula di Taiping kerana saya sayang Taiping dan saya sayang orang Taiping.
saya nak orang Taiping menjadi peneraju kepada dunia dakwah yang ada di dalam Malaysia, insya-Allah. Tapi ini adalah permulaan. Hari ini kita buat di dataran warisan. Kita mustahil kalau 5 tahun akan datang kita buat di dataran merdeka yang dipenuhi oleh orang-orang Taiping. Tak mustahil. Maka inilah kerja dakwah yang diturunkan kepada kita, menjadi asbab kemuliaan kepada kita. Asbab itulah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati, kerja dakwah ini kerja Nabi, dan pekerjaan Nabi adalah sebaik-baik pekerjaan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya satu pekerjaan, Ustaz, ada Ustaz pekerjaan lagi baik pada kerja Nabi, buat main tani. Buat main tani, habaq main. Apa satu kerja yang lebih mulia daripada kerja Nabi? Maka kerja Nabi itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Berdakwah, mengajak manusia pada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Walaupun kita seorang engineer, walaupun seorang peniaga, walaupun seorang tukang masak, walaupun seorang kerani, kita semua boleh menjalankan dakwah, sekurang-kurangnya dakwah di meja sebelah ataupun di dalam bumbung rumah kita sendiri. Maka bila ditanya kepada saya bagaimana sedikit sebanyak berdakwah di Taiping ni, alhamdulillah. Saya di Taiping ni dakwah di masjid surau pun ada, dakwah di luar masjid surau pun ada, dakwah kepada muslim pun ada, dakwah kepada yang belum muslim pun ada, dakwah kepada orang yang baru masuk Islam pun ada. Apakah tujuan dakwah? Tujuan dakwah ini yang pertama sekali adalah untuk kita menguatkan keimanan kita, untuk kita mengukuhkan jati diri sebagai seorang Islam. Hari ini orang gagal untuk menterjemahkan diri mereka sebagai seorang Islam. Hari ini kalau kata orang bukan Islam, dia datang kepada kita, dia tanya kat kita, kamu Islam kan? Ya, saya Islam. Apa hebatnya kamu dengan Islam? Kita tak boleh nak jawab. Kita nak bertanding dengan kereta besar, orang bukan Islam kereta lebih besar. Kita nak tanding dengan rumah yang mewah, orang bukan Islam rumah lagi mewah. Jadi bagaimana kita nak mendatangkan rasa kagum, rasa teruja? Sebagai orang dia kata kita nak menanamkan rasa takut kepada orang bukan Islam. Tak, kita tak nak tanamkan rasa takut kepada orang bukan Islam. Kita tanamkan rasa takut kepada orang bukan Islam hanya ketika mana mereka bermusuh dengan Islam. Itu sahaja. Sama juga kalau kita bermusuh dengan agama mereka, mereka juga takkan bertoleransi dengan kita. Dengan siapa-siapa pun kalau kita buat dia jadi musuh, dia takkan bertoleransi dengan kita. Dia juga akan anggap kita sebagai musuh. Tetapi yang kita nak adalah mendatangkan satu rasa kagum dan satu rasa keturjaan kepada orang bukan Islam, kepada agama Islam itu sendiri. Berapa ramai yang masuk agama Islam kemudian dia rasa macam tak ada apa yang istimewa dengan agama Islam. Kita tak nak. Ini berlaku kerana orang Islam itu sendiri gagal menterjemahkan kehebatan Islam melalui dirinya sendiri. Bagaimana kita nak terjemahkan kehebatan Islam? Kita mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tanya pada diri kita, wahai diriku, apakah sunnah Nabi yang ada pada aku? Kalau orang lelaki pada hari ini tanya, kalau dibuka habis baju dia, apa sunnah Nabi yang ada pada dia? Saya Ustaz, saya simpan janggut, saya sandarkan kepada Nabi. Bagus, itu sunnah. Saya tak ada janggut Ustaz, saya ada six-pack dan saya ikut sunnah Nabi. Boleh, tak ada masalah. Sebab sahabat beritahu Rasulullah ni, dia punya badan umpama batu yang bersusun. Batu yang bersusun dia lagu mana? Six-pack kan? Rasulullah ni orang dia tegak. Saya one pack, satu bungkus pack buat balik. Rasulullah 6 pack. Bermakna Rasulullah orang yang badan berketak-ketak. Jadi kalau dia bina badan, pasal faham bina badan? Sebab saya dah ikut sunnah Nabi. Bagus kan? Kemudian bila mana kita dah berketerampilan diri sebagai Rasulullah, amalan sunnah Rasulullah, keterampilan Rasulullah,
dari mana pula sudut amalan dia? Bagaimana akhlak kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang terakhir sebelum saya serahkan kepada tuan moderator, bila mana Rasulullah berdakwah tentang satu perkara ataupun memberitahu tentang satu perkara, Rasulullah akan menunjukkan bukti dan contoh kepada apa yang Rasulullah cakap. Rasulullah tak cakap kosong. Orang kita kadang-kadang sebahagiannya dia suruh orang buat baik, tapi dia sendiri pun hafal juga. Dia suruh orang nasihat begini, tapi dia sendiri pun ke Laut Cina Selatan. Itulah realiti yang berlaku. Dia cuma tahu cakap saja, tapi dari sudut menterjemahkan imej akhlak Islamiah tu digagal. Satu contoh ketika mana dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat, di antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab, datang satu orang Yahudi dicekak leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicekak leher Nabi, kemudian dikata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kamu dah tak bayar hutang dengan aku. Kamu berhutang dengan aku dan kamu tak bayar hutang." Maka Rasulullah cakap Yahudi tu, "Waktu dah sampai lah. Kita kalau loan kan ada agreement. Dia ada tenor dia. Dia tempoh matang loan tu. Kita pinjam, kemudian kita janji bila kita bayar." Maka ada perjanjian di antara pinjaman Rasulullah dengan seorang Yahudi. Yahudi dia main cekak leher Nabi, Sayyidina Umar Al-Khattab bawa pula pedang. Sebab dia nak punggai kepala Yahudi. Sayyidina Umar ni dia istimewa sikit. Dia punya bahasa ada dua. Satu bahasa mulut, satu bahasa pedang. Kalau dia tak cakap dengan mulut, dia cakap dengan pedang dah. Ini Sayyidina Umar, satu orang yang hebat. Maka ketika mana dia nak punggai kepala Yahudi ni, Rasulullah suruh dia sabar. Rasulullah kata sabar. Ini adalah dakwah, walaupun cuma satu perkataan, sabar. Hang sabar, hang tunggu saja. Maka Rasulullah menunjukkan apa itu sabar. Ketika mana ditanya kepada Yahudi tersebut, adakah waktu bayar hutang dah, yang aku hutang kena bayar? Ya Umar, kamu pergi dekat rumah aku, kamu ambil berapa kantang yang aku hutang dia, dan kamu tambah lagi segantang, sebab tadi kamu nak mengasari dia. Ini akhlak Rasulullah. Tadi nak mengasari, bukan dah mengasari, nak mengasari. Rasulullah kata kamu tambah lagi segantang. Lalu Yahudi itu dia ikut Sayyidina Umar pergi ke rumah Nabi, nak ambil barang yang Nabi hutang, nak bayar balik. Maka Sayyidina Umar tanya dekat Yahudi ni, "Betulkah Nabi kami berhutang dengan kamu?" Yahudi dia kata, "Ya, betul." Kemudian Umar tanya soalan kedua, "Betulkah Nabi kami ni dia berhutang dan dia belum membayar hutang dia dengan masa yang telah ditetapkan?" Yahudi ni kata, "Tak betul." Maka ketika itu Umar marah pada Yahudi ni, "Pasal apa kamu bohong? Kenapa kamu menipu?" Katanya Yahudi tersebut, "Wahai Umar, aku ini orang Yahudi. Aku membaca Taurat, aku membaca Injil. Di antara sifat Nabi yang terakhir adalah dia akan membalas segenap kebaikan, segenap segala kejahatan dengan kebaikan. Sejahat mana pun yang orang buat kepada dia, dia akan balas dengan kebaikan. Maka pada hari ini Umar, aku telah menyaksikan perkara tersebut adalah benar. Maka aku pun mengucapkan," kata Yahudi itu, "Asyhadu an la ilaha illallah." Ada Rasulullah dakwah dia? Tak ada. Ada Rasulullah marah kat dia? Tak ada. Ada Rasulullah ugur dia? Tak ada. Hanya dengan akhlak seorang Yahudi menjadi teruja dengan keindahan yang ada pada Islam, seterusnya dia memilih untuk bersama-sama dengan Islam, hidup dan matinya juga adalah untuk Islam. Jadi kalau kata berdakwah di Taiping ni, alhamdulillah kita pun ramai orang Islam dan kita juga ramai orang bukan Islam. Hidup kita ini adalah harmoni dan kita hidup dengan aman damai sesama bangsa dan berlainan agama. Wallahu a'lam. Seterusnya saya serahkan kepada tuan moderator. Baik, terima kasih Ustaz Raja, Raja Khair atas penyampaian tadi. Itulah kasih sayang di antara satu sama lain. Ialah kata Nabi SAW, "Ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi." Dan kita takkan beriman seseorang itu selagi mana dia tidak menyayangi orang lain, selagi mana dia tidak menyayangi orang lain seperti mana dia menyayangi diri dia sendiri. Jadi saya tak nak buang masa, saya nak berkasih sayang pula dengan orang yang sebelah ni. Ini yang saya tunggu-tunggu. Orang lain tak tunggu-tunggu, terpulanglah.
Saya tunggu-tunggu, saya nak tahu perjalanan hidup dia, saya nak tahu siapa dia ni sebenarnya, kan? Apa cabaran-cabaran dia, macam-macam saya nak tahu. Jadi ini yang saya tunggu-tunggukan. Memang banyak soalan saya nak tanya dekat dia ni. Yang pertama sekali, saya nak tahu siapa sebenarnya yang kat sebelah saya ni. Cerita sikit detail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Khalid Krishi. Saya dari Ibu Perak. Latar belakang saya ni, saya seorang Kristian lah. Duduk dengan family pun Kristian. So Christian lifestyle lah. And then sejak saya kerja dengan orang-orang Islam kan, time tu saya dapat tahu apa maksud Islam dengan mereka. Sebab satu masa tu saya kerja chef, and then kawan saya ni dia masuk waktu dia terus pergi solat. Time tu walaupun kerja dia banyak, dia pergi solat. Macam, weh, serius lah nak pergi solat kan. Macam, oh bagus lah pergi solat. Time tu pun saya pun tolong dia lah masuk buat kerja dia kan, time dia solat kan. Time tu dia bagi saya macam kagum lah. Macam, wow, oh, macam ni Islam kan, sentiasa tumpu kepada Allah kan. Walaupun banyak kerja pun tumpu kepada Allah. Jadi saya minat lah, start minat di sana lah. Tak, dia kawan satu kerja. Ya. Nama sebenar, betul-betul nama sebenar apa sebelum masuk Islam? Krishi Galvin Singh. Saya seorang Singh juga. Agama Kristian. Macam mana tiba-tiba boleh terfikir nak masuk Islam? Punya banyak agama lain, agama Buddha ada, agama apa ni? Dia memang Kristian Dia sebut tadi dia Kristian. Agama Buddha ada, agama Hindu ada, yang lain kan. Kenapa Islam? Dia macam ni lah. Ada banyak persoalan dalam diri saya. Apa beza antara Kristian dengan Islam? Sebab keliling saya mereka kata Islam ni sama dengan Kristian tau. So macam kan Islam ada Nabi Isa, Kristian pun ada Jesus. Macam Nabi Abraham, Ibrahim semua kan. So memang saya macam wonder lah, cakap asal ada sama kan. So jomlah kita tengoklah apa dalam Islam ni, apa ada dalam Islam kan, apa yang perbezaan antara dia lah. So start dari situ, saya macam start explore dalam Islam, start belajar satu demi satu. Tiba-tiba beza juga lah dengan Kristian Islam. Sebab Kristian ni mereka tak fokus sangat tau. Mereka bebas. Mereka nak belajar, mereka nak pergi gereja pun bebas. Ikut suka hati mereka. Nak doa pun bebas. Dia tak ikut masa, tak ada waktu dia, tak ada. Tapi Islam ada. Dan ada kebaikan dia. Tapi Kristian tak ada. Macam Kristian ada juga yang buat benda jahat macam minum semua. Walaupun dah bagi tahu dalam kitab tak boleh minum, tapi dia tetap ikut juga. Dia buat benda yang haram juga, dia still stay lah. So Kristian ni bebas lah. Itu yang macam sedih lah tengok orang Kristian macam tu kan. Oh. Lepas tu umur sekarang umur berapa? 20. Umur 20. Masuk Islam bila? Tahun ni Julai 20. Tahun ni? Ya. Baru masuk Islam tahun ni? Ya. Julai 20 22 hari itulah. Ya. Sepanjang masuk Islam ni, apa cabaran paling besar sekali lah? Dengan family lah. Cabaran paling besar dengan family lah. Family dia ada time up, ada time okay, ada time mereka tak okay lah. Macam dari segi makanan, stay dengan family pun ada time mereka tak ngam, tak dapat. Mereka pun time nak duduk dalam segi makanan pun ada time mereka ni benda haram tau, nak makan ke. So tak boleh makan ke tak risau juga kan. Family lah. Tapi di luar family saya rasa secure, happy lah jumpa dengan kawan-kawan Islam semua kan. Saya rasa family saya yang sebenar tu ada di luar sana. Yang family yang dalam rumah saya ni mereka risau lah sebab mereka tak tahu lagi Islam kan. And then cara yang mereka dengan saya tu pun tak baik jugalah. Itulah cabaran yang besar untuk saya lah, family lah. Duduk satu rumah family. Ya. Kiranya daripada Julai hari tu sampailah ke hari ni masih duduk dengan family. Ya. Ada time tu rasa nak keluar dari rumah, nak cari
cari rumah baru sebab tak tahan tekanan tau, memang stres lah kan. Tapi semua dugaan tu Allah yang bagi, Allah sayang sebab Allah bagi dugaan tu kan. Saya pun macam okay, ni ada sebab Allah bagi, ada dugaan dia, ada test dia, ada sebab dia. So tak apa, kita sabar. Kat rumah pun tunjuk cara yang baik kat mereka bagi mereka tahu inilah betul-betul Islam kan. So mereka sampai mereka ubah tu, tetaplah sabar mereka. Ini bukan provok Saya tanya ni bukan provok tau. You have your own future for the next year, for the next month. You have your own future, and your family is the first thing you kena fikir. Tapi kenapa you utamakan agama ni? Sebagai sebenarnya agama ni for me benar. It's true. The one and only agama is Islam. The one and only, like the one and only cara, the one and only way ke jannah. That's Islam. Itu yang saya percaya, and then I give up my life for Islam. Kali ada tanya tak dengan adik-beradik semua, dengan cakap tak pasal Islam? Pernah tanya mereka tentang Islam kan. Mereka tak setuju. Mereka macam pro macam kenapa masuk Islam kan? Kenapa Kristian tak betul ke? Okey ke kan? So, saya pun tak ada lah. Islam ni bagus. Islam bukan macam nampak dari luar kan. Islam ni ada dia punya kebaikan dia. Cuma mereka tak tahu. Okey, bila nak masuk Islam ni, mestilah ada seorang contoh tauladan, ikutan. Mesti ada. Cuba cerita sikit siapa dia. Ada 3 orang lah. Macam first yang kawan saya yang tempat kerja kan, dia kan solat kan. Ini kedua ni abang angkat saya lah. Dia role model untuk saya. Sebab walaupun sejahat-jahat orang tu dengan dia kan, dia tetap macam berbaik dengan dia. Tengok macam baguslah orang ni kan. Dia macam baik. Walaupun jahat kan, dia tetap berbaik dengan dia, sabar dengan dia. Walaupun banyak benda dia dalam hidup dia berlaku, dia tetap gembira. Apa-apa dia serah kepada Allah. And then lagi seorang sahabat ni, mereka bersama dengan saya. Walaupun up, walaupun down, walaupun senang ke susah, mereka tetap ada. So tengok cara mereka dengan saya macam Islam ni bukan agama je tau. Dia macam nilai murni juga diri sendiri dia, ni karakter, watak dia tau. Itu macam Islam ni bagus lah. Nak masuk Islam kan, nak jadi seorang baik, nak jadi seorang yang bagus lah. Itulah sebabnya. Dan mereka lah abang angkat saya dengan sahabat lah. Baru 2, seorang lagi Cikgu saya lah, Cikgu Zul. Dia seorang imam. Dia ajar saya tentang Islam banyak. Dia yang ajar macam mana Islam, apa yang dia punya ni semua kan. So dia ajar saya, dia memudahkan jalan saya nak masuk Islam. Dia memudahkan, dia tolongkan saya nak daftar semua, nak tukar nama semua, dia tolong saya. Dia adalah orang yang macam saya macam syukur lah dapat dia dengan abang Kai, yang sahabat semua. Saya syukur lah dapat orang macam tu. Rezeki saya lah dapat orang-orang yang bagus dalam hidup saya. Rezeki saya. Okay, I'm ask you this question. You know Jesus before you converting to Islam. Then now, do you have any idea about Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idea apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our prophet, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak pengetahuan sebelum masuk Islam, ada tak pengetahuan tentang Nabi Muhammad ni? Sebelum saya masuk Islam, saya tak tahu apa-apa tentang Nabi Muhammad. Tak tahu. Tapi kan Kristian kan, so memang ilmu tentang Nabi Isa tu banyak. And then time masuk Islam tu, saya start belajar tentang Nabi Muhammad, cara hidup dia, sunnah semua kan. Dan fikir balik, benda-benda tu memang bagus untuk diri tau. Kalau kita ikut, kita buat kan, memang bagus untuk diri. Dia disiplin, kebersihan, macam-macam. Dia healthy untuk diri lah. And then dia bagi tenang. Time macam contoh kita tengah ada kesusahan ke marah kan, istighfar. Dia rasa happy lah, dia rasa tenang. Lepas tu rasa tenang. Dia bagus lah.
looking forward untuk belajar lagi tentang Nabi lah. Menarik cerita pasal family, pasal cabaran kehidupan memang cukup mencabar. Sekarang saya nak tanya daripada segi kawan-kawan. Ada tak kawan-kawan daripada bangsa agama yang sama, bangsa Sing yang sama, yang kecam, yang herdik ke bila dah convert to Islam? Ada tak? Ada, tapi mereka cuma marah, tak nak sembang kan. Sebelum ni lepak selalu lepak kedai Cina kan, lalai mereka tak ajak dah semua. Nak keluar main bola ke apa pun tak ajak. Mereka tak ni lah, mereka marah lah. Tak nak sembang balik dengan dia kan, mereka tak nak layan. So saya pun macam tak apa lah, satu hari nanti dia akan sembang juga, ambil masa, makan masa lah. Sebab orang mereka semua terkilan lah yang saya ambil keputusan ni kan. Ramai yang terkilan, ada yang okey, ada yang tak okey. Okey, soalan saya yang terakhir lah, sebelum kita pun dah 8 suku, kita nak mengakhiri. Kemudian kita akan ada soalan saya yang terakhir kepada Khalid. Selepas masuk ke dalam Islam ni, ada tak rasa Khalid nak ajak orang lain ramai-ramai untuk convert to Islam, and why? Ada. Saya ada rasa nak ajak kawan-kawan saya yang bukan Islam nak masuk Islam, sebab mereka tak tahu apa the real truth of life tau. Mereka tak tahu. Lagipun mereka agama-agama lain, mereka tak tahu siapa Nabi. Mereka lagipun yang agama Kristian kan, mereka tahu Nabi Isa je, sebab mereka anggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi itu bukan benar. So saya punya target, saya punya aim, saya nak masuk Islam. Saya nak ubahkan diri saya dulu, tahu banyak tentang Nabi, supaya bagi tahu mereka yang bukan Islam kan, dakwah dengan mereka. InsyaAllah satu hari nanti hati mereka buka kan. So saya nak start dengan diri saya dulu. So time saya diri saya okey, baik, InsyaAllah mereka akan ubah. Mereka tengok, Chris ni okey kan, so okey lah, jom kita masuk Islam. Tanya, and then at the same point saya pun sebar juga kepada mereka Islam macam mana semua. Cukup baik. Umur 20 tahun, baru 20 tahun bekerja sebagai apa sebenarnya sekarang ni? Store assistant. Bekerja sebagai store assistant daripada seorang yang beragama Sikh, daripada seorang yang beragama Kristian, bangsa Sikh, betul? Bangsa Sikh beragama Kristian converting to Islam hanya kerana perlakuan baik daripada orang-orang sekeliling. Itu yang saya rasa terkesan sendiri pada diri saya. Hari ini saya rasa terkesan dengan cerita daripada Khalid ni. Bertanya-tanya pada diri saya ni, saya ni cukup baik tak untuk bersama duduk dengan orang yang bukan Islam, orang yang bukan seagama dengan kita? Dan apa kita nak jawab dengan Allah satu hari nanti bila kita dah mati? Apa kita nak jawab pada Allah dengan orang yang macam Khalid ni? Kita tak mampu nak ubah, kita tak mampu nak pergi berjumpa, nak cerita tentang Islam dan sebagainya. Kita tak mampu. Saya tertanya kepada diri saya sendiri, jadi orang yang ada keinginan, ada wibawa macam ni, kita patut ke hadapan. Maksudnya tak semua orang yang tolak agama Islam sebenarnya, tak semua orang. Rupanya ada orang yang nampak agama Islam seawal usia umur 20 tahun. Jadi dalam tempoh berapa bulan, 3 bulan ke 4 bulan ni, alhamdulillah cukup baik daripada seorang yang beragama Allah. Ya Rasul
ingatan, kalau tak ada langsung dapat sentuhan kepada Nabi SAW, bahaya tu. Agak-agak berbahaya. Di tangan saya ni ada kuis. Tadi saya dah kata dah, program Muhammad bin Abdullah. Siapakah nama bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya abang, mai. Okey, nama bapa Nabi siapa? Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim. Okey, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Masya Allah, ada ingat sampai nyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ustaz bagi tambahan hadiah untuk dia. Dia ingat sampai nyang Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan adalah anak cucu kepada Ismail. Ismail adalah anak kepada Nabi Ibrahim. Jadi keturunan Nabi kita bertemu nasab dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Kau berpatah